Tak payahlah buat pinjaman dekat media sosial tu, dekat Facebook, dekat Instagram semua, tak payahlah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya aktivis yang memperjuangkan hak rakyat Malaysia dan pengguna, memberi khidmat nasihat secara percuma, tanpa upah, tanpa pencen, kerana lillahi ta'ala, bagi untuk mengangkat isu-isu rakyat yang teraniaya dan berlaku pencabulan hak kepada mereka. Okey, hari ini saya nak mengangkat isu mengenai tentang skamer. Saya sedih lah. Saya begitu sedih sebab banyak aduan yang saya terima tentang skamer ni. Yang pertama, pinjaman, pinjaman melalui online, yang kita tidak tahu kesahihan pinjaman yang kita lakukan. Kebanyakan mereka ni buat iklan di media sosial, mangsa terpedaya. Terpedaya tu disebabkan bukan kerana orang letak pisau dekat leher dia, tetapi disebab kejahilan kita, disebabkan tidak ada ilmu, menyebabkan kita terperangkap. Ini saya nak angkat dua isu hari ini mengenai tentang pinjaman melalui online dan juga pembelian melalui online. Saya tak tahulah macam mana benda ni boleh berlaku di Malaysia. Kenapa rakyat Malaysia ni mudah sangat ditipu, terutamanya orang Melayu, bangsa saya sendiri. Ramai yang cakap bila saya sebut bangsa Melayu, bangsa saya, dia kata sebut bangsa orang kita. Saya kenapa perlu saya nak sebut orang kita? Sebab dah orang Melayu yang kena tipu. Okey, yang saya tengok kebanyakan yang buat, saya sekarang kita fokus pula yang pertama kepada pinjaman peribadi melalui online. Okey, saya nasihatkanlah, tolong wawarkan, tolong tularkan video ini, bagi tahu semua orang. Sebab apa? YouTube Raja Email ni tidak menjadi satu perhatian kepada rakyat Malaysia. Mereka suka cerita-cerita yang sensasi, cerita-cerita yang tidak meminda-minda, cerita-cerita yang bagi saya kadang-kadang sampah. Itu yang mereka minat. Tapi cerita-cerita ilmu yang kita nak terangkan kepada rakyat Malaysia ni ramai yang tak minat. Tetapi bila kena tipu, datang rujuk pada saya. Saya membantu, saya akan bantu, saya tidak akan kecewa. Orang Melayu ni, dia suka kecam orang, dia suka isu-isu yang seronok untuk maki orang tu, untuk kecam orang tu, untuk beramai-ramai mengaibkan orang tu, fitnah orang tu. Itu orang Melayu suka. Tapi cerita yang untuk kebaikan, untuk hak mereka, mereka tak suka. So hari ni saya nak kongsikan, tak payahlah nak buat pinjaman kepada dekat Facebook, pinjaman peribadi apa semua tu, tak payahlah. Buat apa you all pergi sana? Ini saya kadang-kadang saya geram pun ada, menyampah pun ada. Tapi bila datang saya tolong juga. Tak payahlah buat pinjaman dekat media sosial tu, dekat Facebook, dekat Instagram semua, tak payahlah. Pergi buat pinjaman di bank. Tak boleh di bank tu, pemberi pinjam wang tu, yang pihak PBT keluarkan lesen, yang kita nampak pemberi pinjam wang berlesen tu, pergi jumpa. Alright, saya dapat semalam dari satu aduan mengenai tentang polis tangkap dia. Dia buat pinjaman tapi polis tangkap dia. Saya pelik juga, kenapa dia kena tangkap pasal dia nak buat pinjaman. Rupa-rupanya dia dah bagi kad kepada pemberi pinjam ni, skamer ni, penipu ni. Dia bagi akaun dia semua, bagi dekat yang penipu ni. Penipu ni dia licik tau. Dia gunakan akaun orang yang nak pinjam duit ni untuk menggunakan aktiviti haram dia tu.
Maknanya bila orang lain kena tipu, dia akan guna akaun mangsa A. Mangsa B kena tipu, akan buat laporan polis, tengok-tengok akaun mangsa A. Yang mangsa A ni juga membuat pinjaman. Nampak? So jangan bagi kad anda, jangan bagi anda punya password bank semua, jangan bagi. Sebab mereka ni menggunakan akaun anda untuk aktiviti haram mereka. Apabila ada mangsa B kena tipu, dia akan ambil akaun A ni sebagai perantaraan. Nampak? So mana si penipu ni dia akan terlepas sebab dia guna akaun orang lain. Tu saya haraplah. Okey, saya bagi tip jugalah. Katalah pada permulaan tu dia minta kad, kita terdesak. Orang Melayu ni kadang itulah masalah dia. Bila orang tu susah, kita duk kecam, siapa suruh penyalung? Kita tak membantu orang, jangan kita sembang. Kita jangan duk cakap pandai lah. Orang tu susah, kita bukan tahu macam mana nak cari duit. Okey, saya bagi tip. Bila saudara dah pergi pinjam kat orang tu, kad tu kita bagi, semua akaun kita bagi, kita dapat duit je, kita tukar password, kita batalkan kad tu. Nampak? So bila kita batalkan kad tu, kita tukar password online banking kita, maknanya si penipu ni tak boleh gunalah akaun kita. Nampak? So kalau dia hubungi kita, tak pancik, kita bayar dekat you bagi account number, saya back in sama you, bayar untuk bulanan. Buat macam tu. Ini saya bagi tip. Jangan terpedaya lagi lah. Tak apa lah, ini dia nak main taktik licik, kita pun main taktik licik. Walaupun kita dapat duit tu, kita buat pinjaman, kita bayar ni. Okey, saya syorkan lah, jangan buat pinjaman di media sosial. Tolonglah, tolong, saya merayu sangat, jangan buat pinjaman di media sosial. Tolonglah, pergilah ke pemberi penyewa yang berlesen tu, yang dikawal selia oleh KPKT. So senang, kalau apa-apa kita boleh buat aduan kepada KPKT. So janganlah pergi buat pinjaman di online, di mana-mana lah media sosial ni. Tolonglah. Saya merayu sangat-sangat. Saya dah letih lah nak mendengar bangsa saya ni kena tipu. Okey, bagi pula saya nak bagi tip pada pembelian online ni pula. Banyak sangat. Kadang-kadang dia orang nak beli laptop, kata murah, harga dia katalah 500. Tengok, harga 500 boleh belilah. Tetapi saya dapat aduan mangsa kena bayar lebih daripada itu. Alasan custom lah, alasan itulah, alasan ini, lala komputer tak dapat, apa pun tak dapat. Okey, saya cadangkan macam ni lah. Kalau kita nak beli secara online, kadang dia buat iklan di media sosial tu, pergi kedai, pergi belilah. Tak payah beli melalui online, bayar, masuk akaun semua, tak payahlah. Saya sampai letih lah. Saya nak letih dengan bangsa saya, bangsa Melayu, yang setiap saat ditipu, diperbodohkan. Cukup-cukuplah bangsa kita diperbodohkan lah. So saya syorkan bila kita nak buat secara online ni, yang media sosial ni, tak payah kita belilah. Nanti macam-macam hal. Sebab mereka ni kadang-kadang, yang sebelum ni saya pernah angkat, ada yang berniaga tak ada akaun. Nampak? Pastikan bila kita nak beli online, dia mesti ada akaun syarikat, ada syarikat. Baru kita boleh pergi tribunal pengguna. Tapi kalau masuk akaun personal, tak payah belilah. Saya syorkan tak payah belilah. Sebab bila masuk dalam akaun personal, kita tak boleh buat apa-apa. So sekarang ni, kalau kita pandai, kita boleh buat satu akta lain. Tetapi orang kita ni nak membaca ni malas. Malas nak baca. So saya harap belilah di portal-portal yang diyakini, seperti macam Lazada ke, macam Shopee ke. So kadang-kadang bila saya cakap macam ni, adalah peniaga-peniaga yang marah pada saya sebab jangan belilah melalui online. Saudara-saudari kena faham, kami tak bela penjual, kami akan bela kepada pembeli, kepada hak pembeli.
So saya syorkan kepada penjual-penjual ni, gunakan platform-platform yang ada. Contoh kalau nak jual makanan, gunakan Food Panda, lain-lain punya platform. Meniaga boleh meniaga, tapi kita nak melindungi supaya rakyat tak boleh kena tipu. Ramai ada jugalah yang marah saya, dia kata Raja Email cuba macam nak menghasut orang sebeli. Saya bukan nak menghasut, tapi saya dah letih nak dengar orang bangsa kita kena tipu. Gunakan platform-platform yang ada untuk anda meniaga supaya pembeli itu terjamin, terbela. Itu yang kita nak angkat isu ini. Okey, so mana kepada penjual-penjual online ni, gunakanlah platform. Contohlah dia buat iklan di media sosial, tetapi pembelian buat di Lazada, pembelian buat di Shopee ataupun platform-platform yang lain. Gunakan platform-platform atas talian ni untuk anda boleh save diri anda, dan juga pembeli juga ada hak dia untuk boleh dituntut. Itu saya syorkan kita gunakan platform yang ada supaya nasib pembeli-pembeli ni akan terbela lah. Saya rasa itu setakat itu saja. Saya harap rakyat Malaysia ni janganlah hanya hebat di media sosial, menjadi netizen, maki orang ni, caci orang ni, aibkan orang ni, itu sampai pandai. Tapi kalau bila yang ramai, yang sembang pandai ni, kebanyakan yang banyak yang kadang-kadang kena tipu. So saya harap ini tolong tularkan, viralkan video ini untuk kita fikirkan nasib kita. Kita tak nak ada orang ni kena tipu, sekali lepas ni orang ni kena tipu. Letih lah saya nak dengar orang kena tipu. Kadang-kadang ada beberapa orang yang hantar email pada saya, minta saya tolong draftkan police report. Saya tolong, saya draft. Lepas tu saya tak puas hati, saya call, saya tanya dia macam mana, account number dia berapa, nama orang account tu siapa, nombor account berapa bulan you masukkan duit. Saya tolong rakyat untuk buat police report, akta apa yang perlu, section mana yang perlu digunakan apabila anda kena tipu. Biasanya section 420 penipuan lah anda kena letak dalam police report tu, supaya pihak polis akan nampak di situ ada penipuan berlaku. Jangan letak sekian saja laporan polis saya, habis lah itu macam cover report. So mana yang mereka yang kena tipu, yang perlukan bantuan saya untuk buat draft police report tu, tolong email pada saya. Saya akan bantu, insyaAllah. Saya tak kaya macam Ustaz Ebek Liu, saya tak kaya macam semua orang, tapi inilah saja yang saya mampu untuk bantu orang yang dalam kesempitan, supaya saya ini adalah saham akhirat saya. Ini kadang-kadang bila kita nampak orang tu bagi duit, orang tu hebat, bantu ni, beli barang bagi ke orang tu, dia hebat. Tapi saya tak perlu hebat-hebat macam tu. Sebab saya hanya merakyat marhain yang hanya mampu setakat mana yang saya boleh bantu, saya akan tolong. Tolonglah, janganlah kena tipu lagi lah. Letih dah saya nak dengar dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.